Kanahem serta guru yang menjadi admin kepada SPDPR kita pada hari ini. Pertama saya nak ucapkan jutaan terima kasihlah kepada semua PGB dan juga PKP, PKHAM dan juga wakil-wakil yang menjadi admin sekolah kerana memberi peluang dan ruang untuk kita mengadakan taklimat verifikasi data murid pada tengah hari ini. Pertama saya nak menyatakan di sini bahawa verifikasi data murid ini merupakan satu orang kata rutin yang dibuat oleh pihak KPN dan juga JPN dan PPD. Setiap bulan kita akan membuat verifikasi data, sama ada data murid yang tidak melapor PDPR dan guru yang tidak melapor PDPR. Sebelum ini kita kenali sebagai murid cicir, tetapi semasa mesyuarat dengan pihak JPNT, mereka telah menggunakan terma yang baru ataupun menggunakan terminologi sebutan yang baru, iaitu murid yang tidak melapor, kerana murid cicir ni dikatakan tidak disukai oleh ibu bapa terma tersebut. Pertama saya nak memberi pesananlah kepada sahabat-sahabat PGP dan juga semua ahli-ahli taklimat pada hari ini. Pertama, kita di daerah Maram sentiasa wujud ralak, iaitu murid yang tidak melapor dan guru yang tidak melapor. Jadi ralak ini kita cuba untuk orang kata mengecilkan jumlah murid yang tidak melapor ini, tetapi masih lagi berada di tahap yang angka yang agak besar lah. Jadi hari ini Cikgu Azfi akan mengemukakan satu formulasi bagaimana untuk kita mengecilkan ralak murid yang tidak melapor itu bagi daerah Maram, supaya nilai jumlah orang kata enrollment murid yang tidak tidak melapor dalam PDPR itu peratusnya menjadi kecil dan tidak menjadi isu dah di peringkat JPM. InsyaAllah Cikgu Azfi akan beri satu formulasi baru yang telah dia bincang dengan saya nanti. Dan kemudian guru yang tidak melapor PDPR masih ada lagi di daerah kita lah. Walaupun saya dan Cikgu Azfi ni sudah sentiasalah memberi peringatan, memberi teguran, namun masih ada lagi lah guru yang tidak melapor PDPR. Kalau bersebab itu insya-Allah tidak orang kata menjadi isu yang besar. Tapi kalau alasan yang diberikan tidak ada akses internet itu sudah tidak dapat diterima oleh pihak JPN dan KPN. Begitu juga dengan pelajar yang di mana pelajar yang tidak melapor, sebelum ini kita kenali pelajar cicir PDPR, kita menggunakan alasan tidak ada internet, tetapi pihak KPN sudah membuat satu keputusan bahawa istilah tidak ada internet itu tidak boleh diguna pakai, sebab kalau pelajar itu tidak ada internet, kita akan membuat kaedah modul. Begitu juga cikgu, jika tidak ada internet, maka pihak KPN, JPN kata cikgu semua mempunyai telefon. Jika tiada coverage pada kawasan rumah, untuk dibuat pelaporan itu dia memerlukan masa, dia beri masa sampai 3 hari. Jadi dia minta cari hari tertentu untuk keluar ke kawasan yang ada coverage untuk membuat pelaporan. Sebab masih ada lagi yang menulis justifikasi tidak ada internet. Kita memohonlah jasa baik sahabat-sahabat semua, rakan-rakan semua, tuan-tuan puan semua, supaya kita cuba minimalkan murid yang tidak melapor dan guru yang tidak melapor. Dan kita perlu ingat guru yang berstatus pengetua atau pengguru besar, mereka jika tiada pelaporan hendaklah ditukar kepada guru bukan akademik. Dan guru akademik ini dia, kalau kita buat untuk bulan Ogos, pada bulan 9 dia akan kembali seperti guru akademik. Jadi setiap bulan admin kena sentiasa mengupdatekan status tu guru bukan akademik, supaya tidak ada pelaporan yang perlu dibuatlah. Dan saya juga memohon untuk PGB dan barisan PK untuk membuat satu lagi, iaitu yang pesanan daripada pihak JPN dan juga KPN, membuat auditan DPK, dokumen penjajaran kurikulum di peringkat sekolah.
kita mengharapkan bahawa DPK itu yang telah dikeluarkan dalam versi 2.0 itu, kita hendak mengukur berapa peratus ke ataupun berapa banyak dah tajuk dan sukatan yang telah dihabis oleh guru dalam proses PDPR mereka. Pagi tadi saya telah membuat satu pencerapan di SK Wakatapai, SKJC Wakatapai, dan seorang gurunya sudah berjaya menghabiskan kandungan asas untuk subjek matematik. Maknanya apabila dia sudah habis kandungan asas, dia terpaksa membuat pula untuk kandungan tambahan dan pelengkap. Dan saya berharap pengetua, guru besar dan barisan fikir boleh membuat satu tinjauan, survey bersama ketua panitia untuk mengetahui sejauh manakah DPK itu telah dilaksanakan. Berapa peratus lagikah yang perlu dihabiskan. Memandangkan kita sudah memasuki hampir bulan 9 lah. Jadi kita perlu memastikan bahawa kandungan asas itu perlu dihabis terlebih dahulu. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya memohon maaflah jika panjang sedikit, dan saya mengharapkanlah supaya selepas ini murid cicir, murid yang tidak membuat pelaporan PDPR dan guru yang tidak melapor dalam PDPR, begitu juga dengan IDD5 ya. Yang ni satu lagi saya terlupa. IDD5, mesyuarat pengurusan JPNT kemarin menunjukkan IDD5 pelajar kita nombor 2 yang terendah untuk negeri. Jadi kita mohonlah sekolah-sekolah yang masih belum aktifkan IDD5 pelajar itu, mohon jasa baik tuan-tuan semua untuk mengaktifkan IDD5. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya serah kembali kepada jurulatih JU kita, fasilitator kita, Cikgu Asfi alias. Terima kasih Cikgu Asfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih pada timbalan. Seterusnya kita pergi pada verifikasi data kehadiran murid SPPJR bulanan. Okey, untuk pengetahuan semua, pada menu utama di dashboard sekolah masing-masing telah dinaikkan satu menu baru, iaitu verifikasi murid tidak ikut PDPR. Okay. Sebelum admin sekolah membuka yang nombor 3 ni, dia mesti selesaikan yang nombor 2 dulu, sistem kehadiran murid PDPR. Okay, memandangkan hari ini merupakan hari terakhir pada PDPR kita, jadi setelah habis pelaporan, baru admin sekolah boleh menjalankan tugasnya. Maksudnya, kalau PDP kita pada hari ini dah selesai, iaitu kehadiran pelajar yang untuk 2-3 hari yang lepas pun kita dah complete, kita dah nak tutup dah kita punya pelaporan pada hari ini, guru admin boleh menjalankan tugasnya. Kalau tidak, kena tunggu lepas pukul 6 sekarang lah. Ataupun ada lagi guru kita yang masih nak mengisikan pelaporan dia, seeloknya pada hari ini kita maklumlah awal, supaya mana-mana guru yang nak buat pelaporan kehadiran, pelaporan hendaklah dibuat sebelum besok lah, supaya verifikasikan data yang pelajar cicir ni kita dapat selesaikan awal. Sebab verifikasi ni akan dilakukan oleh admin sekolah, iaitu pihak sekolah, bermula 1 hingga 3 September. Maksudnya tugas admin sekolah akan berlaku lebih kurang 3 hari lah. Hari ini sehingga 1 dan 3. Jadi kalau biasanya sekejap je, sebenarnya makan masa lebih kurang 2-3 minit saja. Cuma untuk verifikasi tu, kalau pelajar sekolah cikgu tu ramai, terpaksa cikgu ketik apa-apa sebab dia tu. Okay. Untuk sesi pada hari ini, saya menggunakan sebuah sekolah di daerah Marang sebagai contoh lah. Okay, saya menggunakan daripada sekolah SK Bukit Gasing sebagai panduan sama. Untuk dapatkan verifikasi ini, sistem pelaporan kehadiran PDPR mesti masuk melalui admin, tidak boleh masuk melalui guru. Okay. Apa yang perlu dilakukan?
Okey, untuk makluman juga slide ini saya akan kongsikanlah di dalam Telegram. Dalam Telegram saya nanti. Okey, untuk makluman prosesnya bermula di laporan, di bawah laporan itu iaitu proses data. Okey, dalam proses data tu ada dua, iaitu satu jana pelibatan murid, yang kedua jana murid tidak ikut. Okey, maksudnya yang tidak ikut ni yang cicil lah. Yang digunakan term baru iaitu jana murid tidak ikut. Apa yang perlu admin lakukan selepas semua guru dah melapor, dah puas hati dah dia punya kehadiran. Okey, seterusnya adalah klik pada jana pelibatan murid. Okey, dan paparan ni akan dipaparkan di dalam dashboard admin. Okay, apa yang perlu dilakukan adalah pilih tarikh. Okay, pastikan admin pilih tarikh iaitu dari 1 Ogos sehingga akhir-akhir, iaitu contoh hari ni 30. Yang hingga tu dia automatik. Cuma yang depan tu, yang di hadapan iaitu tentang 1 Ogos ni kena pilih, pastikan cikgu pilih 1 Ogos. Kalau cikgu tak pilih, dia akan pergi pada tarikh 29. Okey. Seterusnya apabila sudah pilih, kita akan janakan data tersebut, dan apabila dijanakan maka pihak sekolah atau pihak admin akan dipaparkan rekod. Contoh di sekolah SK Bukit Gasi ni tidak ada PDPR. Itu rekod murid tidak ikut PDPR itu kosong. Maksudnya semua pelajar hadir. Okay. Ada juga pelajar yang di sekolah yang tidak hadir, dia akan keluarkan di sini. Okey, maklumat di sini. Okay, seterusnya, jika ada pelajar cicir, sila export data yang tidak hadir. Okey, data yang tidak hadir ni cikgu-cikgu boleh dapatkan di di menu ni. Okey, sini. Okey, dan kita boleh import. Okey, jangan main-main dulu. Lepas ni kita akan buat secara live. Yang ni saya tunjuk slide dulu. Okey, seterusnya kalau kita tengok sini, okey, data verifikasi murid tidak ikut PDPR. Okey, inilah tindakan yang perlu dilakukan oleh pihak admin, iaitu setelah berlaku pengesahan data, semua admin kena maklum pada saya pada malam ni lah, ataupun selepas puas hati maklum bahawa saya sekolah SMK Sri Satin. Okey, tiada murid yang tidak mengikut PDPR. Kena maklum itu melalui WhatsApp. Okey, maklum melalui WhatsApp saya supaya saya dapat tengok di dalam dashboard saya. Okay, inilah yang paparan akan dikeluarkan di menu sekolah nanti, iaitu satu menu perhatian, iaitu di mana tarikh untuk isi verifikasi murid cicir ataupun murid tidak melaporkan bermula 1 September hingga 3 September. Yang ini akan dipaparkan oleh kementerian pada dashboard sekolah masing-masing. Okay, selepas daripada makluman ini keluar, barulah sekolah melakukan dia punya verifikasi tersebut berdasarkan yang sekolah cicir lah, pelajar cicir. Okay. Pada dashboard sekolah nanti, kalau ada pelajar yang tidak ikut PDPR, okay, contoh di sini, okay, ada pelajar tahun D3, okay, kelas Al-Farabi. Okay, kita tengok apa yang berlaku. Okay, disebabkan yang ni saya dah guna sebagai contoh dia kepada JPM baru ni, jadi data ni sudah selesai lah. Okay, ini yang akan berlaku selepas September nanti. Okay, ini yang sekolah yang tidak ikut PDPR. Okay, dia akan maklumkan kepada admin sekolah sudah selesai ataupun belum status. Contoh di sini statusnya sudah selesai. Okay, ini yang berlaku selepas pada ni ya. Okey, ini yang dipaparkan oleh sistem apabila verifikasi yang disahkan oleh PPD.
Okey, seterusnya last sekali. Okey. Jadi paparan selepas pelaporan yang saya dah tunjukkan sini. Okey, jadi saya seterusnya akan bawa ke macam mana kita nak login ya. Okey, saya cuba tunjuk untuk login. Dan saya akan masuk pada trend. Okey, saya akan paparkan dalam trend. Ayo. Okey, kita cuba tengok apa yang dipaparkan sini. Jadi tugas admin pada hari ini adalah apabila semua itu selesai, pergi pada sistem kehadiran. Okey, cikgu pergi pada proses data. Okey, pelibatan murid. Okey, dalam pelibatan murid ini dalam pelibatan murid ni seperti yang saya maklumkan situ, sebelum cikgu jana, cikgu kena tukar tarikh ni. Ya, tarikh sini. 1 bulan 8. Kalau cikgu tak tukar, dia akan mula pada tarikh 30. Okay, jadi cikgu kena tukar sini dulu. Okay, kemudian terus pada jana. Bila cikgu jana saja, sistem akan paparkan tarikh 1 hingga 30. Okey. Yang contoh saya buat tu 1 hingga 29 sebab saya buat semalam. Jadi apabila sekolah buat janakan, pastikan semua kelas dijanakan. Okey. Dan langkah seterusnya kita lihat jana murid tidak ikut. Okey. Apabila kita jana, maksudnya semua pelajar sudah mengikuti kehadiran lah. Kehadiran sudah sama. Okey, soalannya, sekiranya ada pelajar yang tidak hadir, tidak mengikuti, boleh tak kita hadirkan dia? Itu satu soalan tu. Untuk hari ni saya rasa tak boleh dah. Sebab jabatan sudah bagi peluang pada minggu lepas. Supaya pada minggu lepas semua guru admin yang ada pelajar yang tidak hadir ke guru yang tidak melaporkan, diminta sila cuba isikan pelaporan. Tapi saya rasa dia dah kunci, maka tidak boleh kita membuat pelaporan lah. Cuma kena tunggu apa verifikasi yang perlu cikgu sediakan lah. Okay. Jadi di sini apabila selesai sudah cikgu jana ni, cikgu maklum kepada saya melalui WhatsApp, dan saya akan
terima satu paparan di dashboard saya, sekolah mana yang sudah janakan dia punya pelibatan murid dan murid tidak ikut. Okey, di sini kalau kita guru-guru sekolah ingin memberi penghargaan kepada pelajar tersebut sepanjang bulan Ogos ni, pihak sekolah boleh export data ikut. Okey, ini satu tip lah macam mana kita nak menghargai pelajar yang hadir, kehadiran sepenuh ataupun kehadiran yang melepasi 90% ke. Cikgu pergi pada data, export data dan klik OK. Dan data yang di-upload ni dalam bentuk CSV. Saya terpaksa keluar sebab data ni daripada dalam CSV saya kena tukar ke menu baru. Saya tunjuk data kat mana data betul Excel tu. Kan? Okey, ni data Excel yang sekolah, pihak sekolah boleh gunakan untuk pihak sekolah tahu siapa pelajar yang hadir, siapa yang dari bulan berapa ke bulan berapa tu hadir. Okey, yang ni cikgu pergi ke data, nak cari tu pergi ke data, pergi ke filter. Okey, dalam filter ni cikgu boleh cari pelajar aliran berapa? Tingkatan darjah 1. Okey, contoh darjah 1. Okey. Ini kita buka sikit. Ini filter ni ada button di atas tu. Okey, kita boleh pilih kelas mana. Contoh darjah 1 kelas saya pilih Al-Razi saja. Farabi saja. Okey, ni kelas Farabi saja. Data-data ni penting tu sebab cikgu dah kita boleh tahu dia berapa sesi yang dia ikut. Ada 46 sesi, 42. Ini data yang kita dapatkan kembali daripada pelaporan-pelaporan yang dilakukan oleh cikgu sekolah. Maksudnya cikgu dapat data yang betul-betul fresh dan boleh dijanakan lah. Boleh cari, boleh. Pihak sekolah boleh tahu pelajar Siti Aisyah telah masuk sebanyak 46 kali PDPR dia. Satu perkongsian daripada saya. Saya rasa itu saja yang saya nak kongsi pada hari ini. Supaya dimalukanlah bahawa keedahnya sekejap saja ni. Tak sampai 3 minit. Cuma nak tahu kat mana yang perlu cikgu admin lakukan. Boleh satu perkongsian daripada saya sebelum kita tamatkan sesi ni. Apa-apa persoalan boleh PM saya lah. Boleh maklum saya melalui WhatsApp ataupun Telegram. Untuk bulan September, apabila saya bincang dengan Tuan Timbalang untuk mengatasi pelajar yang tidak kehadiran ni, pihak kami mencadangkanlah supaya pihak sekolah pada minggu pertama, pada setiap minggu pertama menggunakan satu modul ataupun satu kaedah lah, iaitu kita edarkan cara PDP kita tu ada faham modul. Apabila semua pelajar diedar modul dan sila catatkan bahawa pelajar ni terima, dia akan tanda tangan diterima bahawa dia dah terima modul ni pada 2 bulan. Contohnya 2 bulan September. Apabila dah berlaku macam tu, di dalam pelaporan cikgu dah boleh buktikan bahawa pelajar ni sudah masuk kelas. Ini satu tindakan lah. Kalau kita mengajar secara online, pelajar tidak ada tak boleh masuk, dia pun fail. Maksudnya dia tidak ada kehadiran. Tapi kalau semua pelajar
edarkan modul pada minggu pertama, insyaAllah data pelajar tidak hadir PDPR kita pada bulan September nanti kosong. Saya rasa semua pelajar akan hadir apabila dimaklumkan supaya hadir. Walaupun satu kali saja setiap bulan itu satu langkah lah. Kalau tidak, akhir bulan pihak sekolah kena bagi verifikasi kenapa pelajar dia tidak masuk PDPR. Sedangkan cara modul ni cara yang paling manual lah. Mesti pelajar akan hadir walaupun satu kali. Jadi saya harap pada minggu pertama September nanti pihak admin PDPR akan keluarkan satu form apa tindakan sekolah untuk minggu pertama. Mata pelajaran kelas mana yang dah melakukan menggunakan modul. Saya cuba nak dapatkanlah data tersebut supaya kita sama-sama dapat mengurangkan keciciran terhadap PDPR. Okey, saya papar untuk slide ini saya akan masuk di dalam Telegram pelaporan PDPR daerah Marang. Okey, itu saja setakat ini, dan apa-apa maklumat boleh maklum pada saya. So, saya buka dulu sekejap untuk perkongsian. Okey, sila cikgu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Cikgu Azfi. Ya, saya. Cikgu Muhammad ni. Saya nak pastikan apabila kita dah sedia modul, tapi ada juga pelajar yang tidak mengambil modul. Adakah kita nak kira dia hadir juga PDPR? Kalau dia tak ambil, dia tak hadir. Tak hadir. Bagi sekolah menengah ni nak pastikan peratusan tu 100%, agak sukarlah sebab sekarang ni ada juga pelajar yang tegal, yang memang dia tegal tak masuk ni PDPR lah. Ya, betul. Tapi adakah itu langkah yang terbaik cikgu? Setidaknya kita agihkan dulu walaupun sekali satu bulan cikgu. Begini cikgu, kita memang saya faham tu. Dia pelajar tu tak datang. Tak apalah. Cuma cikgu kena sediakan verifikasi lah pada akhir bulan nanti. Okey. Standby lah. Akhir bulan tu standby. Tahu dah kita ada 2-3 orang pelajar. Ya. Tak semestinya 100% lah maknanya. Sebab kalau ikut JPM mereka minta 100% lah. Apabila HAM daftar kehadiran 100% PDPR, maka tak logik pelajar tu tak mengikuti PDPR. Isunya macam tu je. Benda ni lain macam tu satu APDN. Sekarang ni menghadiri kelas ni masalah. Jadi kita pihak sekolah dah berusaha sedaya upaya buat grup ibu bapa, buat modul. Tapi kita tengok ada yang pelajar yang tidak datang. Tak apalah, cikgu masuk dalam verifikasi nanti pelajar tegar. Dia ada ibu bapa tegar yang tidak dapat dihubungi pada. Tandilah di situ, insyaAllah. Okey, terima kasih. Okey, sama. Cikgu Azfi, saya Cikgu Tamizi. Ya, Cikgu Tamizi. Berkenaan dengan bahan yang kita hantar pada murid itu, contohnya cikgu maklum dalam grup WhatsApp ibu bapa. Betul. Lepas tu kita maklum contohnya kita ada bahan di sekolah dia cuba ambil modul ke ataupun kita bahan dalam WhatsApp ni. Lepas tu kita tengok dalam grup tu dia blue tick. Adakah kita boleh kirakan dia sama ada dia kira hadir tu ataupun dia kira macam mana tu? Dia sudah tick ataupun belum tick? Mana dia blue tick? Dia baca. Maksudnya dia tak hadir. Dia tidak mengambil modul lah. Maknanya walaupun dia baca dah makluman daripada pihak cikgu kita yang nak buat PDPR tu, maknanya dia suruh mari ambil, tapi memang dan bahan yang dihantar dalam WhatsApp tu contohnya kan cikgu dia kita ada. kan. Okay. Jadi cikgu tu pun tengok ibu bapa ni dia sudah bluetooth lah, maknanya maksudnya dia hadir tu. Dia hadir. Ibu bapa dia sudah mengiyakan lah bahawa data dia ada. Okey, kalau gitu tak apa lah. Terima kasih tuan. Okey. Ya. Cuma pastikan kita ada salinan lah, tanda tu, bukti bahawa dia dah terima tu. Okey, terima kasih. Okey, sama. Hello, Assalamualaikum Cikgu Azfi. Boleh saya tanya sikit? Ya, saya. Ini berkaitan dengan ada yang misalnya kita buat video lah yang buat video dan kita buat dalam Telegram bahan tu. Pada masa tu pukul 8 mungkin budak ni
tak sempat lagi. Tapi dia masuk pukul 8 malam, dia mungkin buat audio tu, mungkin tengok video tu, tak mungkin. Jadi macam mana dia punya kaedah? Sebab ni sasaran siapa? Cuma dia buat cikgu kita video boleh tengok bila bermasa kan. Dan melalui Telegram, latihan-latihan tu diberikan melalui Telegram. Okey, dari segi tu, feedback daripada pelajar tu ada tak dia kata, okey saya dah tengok video. Jadi kita akan dapat tu maklumat tu. Ada. Cikgu dia kata budak-budak kata kita dapat. Ya, ada. Dia ada lah. Dia ada lah. Ya, dia ada. Okey, terima kasih. Sebab ada dalam maklumat cikgu kan? Ya, okey. Ya, terima kasih. Cik Asfi. Ya, saya. Kalau misalnya budak tu dia macam dia blue tick apa, tapi kerja sekolah tak pernah. Tak pernah hantar. Dia kira hadir. Sebab dia terima bahan. Ya, walaupun dia tak buat Ya, sebab ada satu lagi pelaporan yang KPM minta berapa persen yang tak pulang balik pelaporan, tak pulang balik bahan yang diedar. Memang ada pelaporan macam tu. Jadi dia akan valid lah. Maksudnya sekolah dah sediakan bahan, kemudian JPM ada minta data sekolah mana yang peratus mana, pelajar mana yang tak hantar. Dia pun ada minta data tu. Saya rasa kita valid lah macam tu. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Ya, ada lagi saya cuba kongsikan. Assalamualaikum Cikgu Asfi. Waalaikumsalam. Ya cikgu. Saya nak tanya yang kita jana tu, kita boleh buat banyak kali atau buat sekali je? Boleh buat banyak kali sehingga malam ni. Oh, sehingga malam ni. Dan yang 1 hingga 3 bulan tu? Yang tu kita akan buat verifikasi apa yang kita nak sahkan pada bulan Ogos ni. Okey. Terima kasih Cikgu Asfi. Sama. Assalamualaikum Cikgu Asfi. Waalaikumsalam ya cikgu. Dia nak tanya, kalau macam alasan-alasan yang pelajar tu tidak dapat masuk kelas tu, hanya admin saja yang boleh masukkan ke, ataupun lepas ni bila kita dah jana, cikgu-cikgu dia boleh masukkan sendiri? Admin aja. Admin saja. Ya, dia akan pergi pada admin. Dia akan keluar selarang nama pelajar yang perlu diverifikasi dan cikgu kena pilih lah apa dia punya alasan dia tu. Maknanya guru kelas nanti admin kena bagi tahu, kena tanya pula lah guru kelas gitu atau macam mana tu? Betul. Admin kena bertanya. Jadi itulah kena kerjasama daripada pihak sekolah lah. Kena kerjasama lah maknanya dengan guru mata pelajaran dan guru kelas lah. Maknanya kita guru kelas atau guru mata pelajaran tak boleh masuk Okey. Assalamualaikum Cikgu Asfi. Salam. Saya nak tanya ada satu soalan. Kalau kita menggunakan modul, biasanya modul ni kadang-kadang kita guna untuk tempoh masa 2 minggu katakan. Tak? Ya. Modul tu dia ada 2 tajuk, contohnya sains 2 tajuk. Kita guna selama 2 minggu. Ya. Jadi setiap minggu kita ada 2 hari kelas. Ya. Setiap minggu kita ada 2 kali kelas, 2 hari. Jadi contohnya hari Ahad tu dia masuk, pelajar kan dah masuk. Dia dah ambil dah modul ni. Tapi hari Selasa tu dia tak masuk. Dalam senarai kehadiran PDPR yang kita jalankan hari Selasa, dia tak masuk, dia tak hantar laporan kehadiran dia. Okey. So dekat pelajar ni dikira hadir, dia dah terima dah modul tu. Yang pertama tu hadir, dikira hadir. Yang kedua tu dia tak hadir lah. Tapi dia tak akan jadi pelajar cicir. Oh ya. Dia tak akan jadi pelajar cicir. Sebab pelajar cicir ni dia macam dia penuh lah. Dia penuh untuk 1 bulan tu dia penuh. Sebab KPM punya sistem hadir walaupun 1 kali dalam 1 bulan. Jadi untuk selamatkan tu saya kadang-kadang buat modul pada minggu pertama. Edarkan dulu. Biar dia terima. Apabila dia terima, kita alhamdulillah confirm lah bahawa dia dah masuk 1 kelas pada 1 bulan. Walaupun dia ada sekali pun. Ya, walaupun 1 kali saja. Okey, faham Cikgu Asfi, terima kasih. Okey, terima kasih. Sama juga dengan cikgu tu. Guru-guru yang tidak melapor PDPR sekarang ni berlaku apabila dia dalam masa 1 bulan tu dia tak pernah melapor.
Itu yang data yang keluar pada bulan lepas, 14 orang guru yang tidak melaporkan PDPR. Ini termasuklah yang guru sakit, guru bersalin, jadi guru pencing. Jadi yang tu admin kena masukkan dia punya tukarkan kepada guru bukan akademik. Setiap bulan itu. Cikgu Asfi, saya nak respon. Maknanya cikgu ni dalam pelaporan tu, kalau dia sekali jadi buat pelaporan, kiranya bulan tu dia dah hadir dah tak? Betul cikgu. Maknanya sekali tu je dia buat je. Hari lain tak buat dah apa. Bukan dia tak buat, dia lupa nak tu lah. Ya, tapi data tu ada. Data tu KPM ada. Jadi cuma apabila dia tak melapor satu kali, jadi satu isu lah. Kenapa cikgu ni tak mengajar. Sebab dia lapor satu kali, dia dah selesai lah. Sebab saya nak respon untuk seminggu lah. Kadang-kadang ada cikgu-cikgu kita tu, dia mungkin hari Isnin je dia mengajar, hari lain dia tak mengajar. Okay lah. Okay, thank you. Cik Asfi. Ya, saya. Saya tengok APDN saya ni. Lepas tu dapat dalam tengok dalam ni, dia ada status belum selesai. Apa maksud dia? Belum selesai diverifikasikan lagi. Sebab dia macam ni, admin sekolah perlu sahkan dulu dan dia akan hantar ke dashboard saya. Apabila saya sahkan, baru cikgu sekolah boleh, admin sekolah boleh sambung tugas tu. Oh, okey. Jadi pada malam ni saya akan selesai. Jadi besok pada bulan September nanti cikgu boleh mulakan verifikasi lah. Dia tengok yang cici tu. Sebab saya tengok dalam dia punya pelajar yang maklumat status tercicir tu tak ada lah. Betul. Tapi tengok benda ni dia ada belum selesai tu, jadi confused. Okey. Terima kasih Jasmine. Lepas ni admin kena janakan dulu pada tarikh akhir sekali. Tarikh akhir sekali sampai 30 hari bulan ni. Sebab PDPR kita habis untuk bulan Ogos sampai 30 hari bulan ni. Dan cikgu admin sahkan bahawa dia janakan dahulu pelajar yang mengikuti dari 1 hingga 30 tu. Kemudian secara automatik dia akan hantar ke dashboard saya, dashboard PVD untuk saya sahkan. Baru pihak sekolah boleh teruskan untuk 1 September nanti. Jelas tak, Go? Maksudnya kalau misalnya kita jana, lepas tu tiba-tiba ada cikgu kata saya dah isi gini-gini, boleh kita jana sekali lagi pula kalau misalnya masuk? Kalau dia sudah siapkan tugasan dia tu, cikgu jana sekali lagi. Boleh lah. Boleh. Sehingga hari ni saja. Malam ni saja. Okey, cikgu. Okey, terima kasih. Okey, sama. Ada lagi? Kita boleh kongsi bersama. Cikgu Asfi, Assalamualaikum. Salam. Apa? Ni Cikgu Noraini ni, SMK Bukit Sawa. Cikgu nak tanya, maknanya kalau dia hadir walaupun satu mata pelajaran, kata dia kata 5, dia minat mata pelajaran PAI je. Yang lain dia tak ada, dia ada PAI je. Jadi dia sudah menghadiri PDPR. Okay, thank you. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Cikgu Asfi, sekali lagi nak tanya pasal cikgu ya. Macam ni, bila kita dah buat jadual dia, ada kalanya dia hanya jadual dia padat pada hari Selasa saja. Okey, kebetulan hari Selasa tu jatuh pada hari hari cuti. 2 kali, minggu lepas dia cuti kok. Minggu ni hari Selasa jatuh hari mereka cuti juga. Jadi cikgu tu tidak membuat pelaporan. Jadi nama dia akan terkeluar lah sebagai tidak lapor. Jadi macam mana tu ya? Ataupun kita suruh dia buat kelas ganti ke macam mana? Buat kelas ganti tu. Okey. Sebab kan nama dia akan keluar lah. Betul. Kalau nama dia akan jadi cicir tu. Buat satu pelakon satu hari. Okey, baik. Ada masa lagi ni. Okey, Cikgu, ada lagi? Asfi, kenapa dia dikatakan tercicir? Sebab dalam 2 minggu tu dia tak hantar. Bahkan kita ada dalam sebulan ada 5 minggu kan. Jadi minggu pertama mungkin dia buat dah pada hari Selasa. Minggu kedua dia lapor dah. Cuma ketiga dan keempat dia tak lapor. Kenapa dia artikan tercicir? Sedangkan ikutnya sekali je dalam sebulan tu dia tak tercicir dah tak? Okey, yang pertama, masa pelaporan tu cikgu kena semok balik pelaporan dia tu. Okay, ini yang terjadi di ada 2-3 buah sekolah kerana internet dia slow, dia lapor tapi data dia tak lekat je. Okay, apabila dia lapor, cikgu tu akan lapor dalam dia punya dashboard dia dan dia boleh tengok balik pelaporan dia buat tu sudah terima ataupun belum.
Maksudnya cikgu-cikgu kena semak balik pelaporan dia. Maknanya ialah betul lah macam cikgu apa PKP ke apa PKP sana yang Lela tu kata 2 minggu lah dia cuti hari Selasa. At least 2 minggu maknanya dalam sebulan kita ada 4 minggu contohnya. Minggu pertama dia dah buat kan. Dia dah buat dah sekali kan pelaporan. Saya rasa tak berlaku lagi tercicir. Kalau itu tak berlaku cicir maknanya tak kisahlah. Tak kisah 2 minggu. Dia tidak cicir untuk bulan tersebut tapi untuk minggu tersebut kita bila kita tengok dia cicir lah 2 kali. Betul lah. Faham. Maknanya yang sekarang mana bukan salah dia lah, dia sebenarnya bukan dia patutnya dia declarekan bukan tercicir sebenarnya kalau ikut kaedah tu, sebab pada hari Selasa tu dah dalam list dalam senarai tu dah bercuti dia saya sedap tu, sebab di kementerian dia akan tidak dianggap tercicir sebab dalam kementerian sebulan mesti ada sekali okey dah kan. Ada sekali ya. Faham. Tapi yang tu saya faham lah, untuk sebulan memang nama dia takkan keluar. Tapi kalau kita cek tiap-tiap minggu tu, kalau tiap-tiap minggu memang kita keluar lah. Tapi tak apalah, untuk sebulan nama dia tak keluar lah nanti. Okey, baik-baik. Tapi Cikgu Hasbi, saya ada kemusykilan lagi ni apabila cikgu cakap admin yang kena masukkan justifikasi. Macam kalau lah 13 orang, 14 orang tu okey lah juga. Kalau masih 100 orang yang tidak ikut PDPR susah jugalah. Tapi kalau yang bulan lepas, yang Julai tu dan dia keluar hari tu, guru kelas yang boleh masukkan. Sebab bukan maknanya itu. Yang dia keluar sekejap hari tu. Yang tu tu. Jadi yang terbaru ni memang admin je. Setakat saya dengar saya faham daripada talimat baru ni lah. Okey. Bayang bulan 7 tu kalau memang admin kalau memang kena admin pun tak apalah, maknanya guru-guru kelas kena lapor kepada admin lah. Okey, baik-baik. Kita tengok dulu macam mana, sebab baru ni bulan 7 tu kerana masa terdesak, jadi apabila dia minta pengurusan menyelesaikan verifikasi, pihak kami kata terlampau banyak untuk admin buat, jadi kita buka kepada guru kelas. Itu yang berlaku pada tu, dan masa yang dibagi pun sekejap je lah. Pihak kami pun faham macam tu. Ya, kalau tak ada apa, kita selesaikan di sini. Saya harap sekali lagi Cik Asfi. Cik Asfi, saya ingin menuntut kefahaman sikit lagi berkait dengan PDPR ni. Jadi sekiranya cikgu dalam seminggu tu dia buat laporan sekali saja dalam seminggu, maknanya sudah mencukupi untuk minggu tu ke macam mana? Untuk bulan itu dah seminggu dia buat sekali je. Ya, betul. Untuk sebulan tu dia dah melengkapi dah pelaporan dia. Tu masih okey, sama. Cikgu Hasbi, boleh saya interrupt sekejap? Ya. Walaupun dia dah lepas daripada keciciran, dia dah lapor sekali dalam sebulan, tapi saya rasa pihak pentadbir pengurusan perlu tegur lah cikgu berkenaan. Betul. Kenapa tidak buat pelaporan? Jangan cikgu tu tengok saja dah buat pelaporan, kita tengok senyap pula. Walaupun dia dah terkeluar daripada senarai keciciran, kita sebagai PGB kena tegur lah cikgu berkenaan kan. Betul ya bro. Tapi itu dalam admin sekolah, di dashboard tu ada dipaparkan guru yang tidak melapor. Jadi secara tak langsung pentadbir dah tahu berapa orang guru yang masih belum melapor pada minggu tersebut. Yang saya beritahu ni adalah untuk mengelakkan melakukan verifikasi. Jadi seeloknya guru-guru yang tegar macam tu kita ambil kat ni lah. Itulah yang saya dapat daripada JPN, supaya kita kurangkan guru yang tidak melapor tanpa sebab. Kalau dia sakit tak apa, sakit cuti tu dia dah dapat satu kepastian. Okey, saya rasa kita boleh tamatkan sesi kita pada petang ni. Cikgu Hasbi, saya ada yang katakan bagaimana pula sekiranya ada cikgu guru ganti. Contohnya macam SK Gasin, guru bersalin. Jadi siapa yang perlu buat pelaporan? Cik Hasbi terangkan sikit bahagian ni. Okey, yang guru bersalin, guru ganti tu yang menggunakan ID guru bersalin. Maksudnya guru bersalin diganti oleh guru ganti. Maksudnya kalau guru ganti tu 100% dia akan ambil jadual guru bersalin tersebut.
Maksudnya pelaporan guru bersalin tu dah dilapor oleh guru ganti. Itu yang saya dapat daripada jabatan. Saya rasa je lah. Ya, sebab saya pun dah maklumkan kepada guru ganti tersebut supaya membuat pelaporan. Pelaporan yang Cik bagi tahu lah. Sebab saya takut salah. Sebab biasanya kalau guru ganti ni dia tak boleh nak ambil tugas seperti guru asal ni kan. Betul, tapi untuk pelaporan ni pihak jabatan guna pakai kaedah ni sebab secara online kan sekarang ni. Terima kasih Cik Asri. Ya, sama. Untuk maklumat semua bahawa data guru dia ambil daripada e-operasi. Maksudnya kalau dalam e-operasi tu guru tersebut sudah di-tagging dengan mata pelajaran yang diajar, maka data tu akan masuk dalam pelaporan PDPR. Nanti apabila guru tu bercuti, apabila guru ganti mengambil alih, guru ganti tu yang bertanggungjawab kepada jadual guru bersalin tersebut. Saya rasa jelas itu. Okey, kalau tidak ada apa, kita tamatkan sesi kita untuk petang ini dengan surah Wal-As. Bismillah. Terima kasih Cik Aspi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As illa allazina. Terima kasih. Terima kasih Cik Aspi. Ya, boleh buka kamera sekejap. Kita tengok sama-sama. Terima kasih Cikgu Aspi atas penerangan. Kita ambil gambar sekejap. Assalamualaikum. Terima kasih. Untuk kedatangan hari ni saya menggunakan dalam sistem itu. Untuk kedatangan saya guna dalam sistem. Maksudnya kedatangan ni akan dijana secara automatik. Okey, faham. Okay. Dalam sistem Google. Saya akan guna dalam sistem tersebut. Tapi saya tak keluarkan Google Point tu. Okey, boleh ambil gambar sekejap. Okey, satu kali lagi. Okey, sini dulu. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Bandar ada. Bandar kita ada. 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 On the way ada. Rumah baru nampak tu rumah baru tapi tak ada depot lagi. Mari lah. Nak wayang nak naik rumah tu pak. Tu kata. Okey. Maknanya kakak hidup saja kurangnya berapa lembu Syaroleh tu. Ada. Tu dia. InsyaAllah. Okey, terima kasih. Okey. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.